Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita rahmatnya dan nikmat. Muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, kita sambung perbincangan kita dari sirah Nabi Allah Adam AS. Nabi Adam, iblis membisikkan kepada mereka berdua, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa, kalau ingin tinggal kekal lama dalam syurga, hendaklah memakan buah khuldi. Kalau kamu berdua nak kekal lama dalam syurga ini, hendaklah makan satu buah daripada pokok dalam syurga itu yang telah dilarang oleh Allah SWT sebagai pokok khuldi. Jadi musuh Allah ini ataupun iblis ini membisikkan kepada Nabi Adam AS, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yubla." Setelah itu maka syaitan membisikkan kepada mereka berdua, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pokok pohon yang menyebabkan hidup selama-lamanya dan kekuasaan yang tidak akan hilang dengannya?" Syaitan ini ataupun iblis ini telah membisikkan kepada Nabi Allah Adam AS, kalau kamu nak kekal duduk lama-lama dalam syurga dan nak berkuasa dalam syurga ini, hendaklah kamu menuju kepada pokok yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan berlagak sebagai penasihat sedangkan dia menipu Nabi Allah Adam AS. Dia berlagak sebagai penasihat, memberikan nasihat kepada Nabi Adam, sedangkan dia menipu Nabi Allah Adam AS. Dia membisikkan tipu nasihatnya itu kepada suami isteri, kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, di mana Nabi Adam telah terpengaruh dengan tipu daya syaitan itu kerana sifat manusia ini antaranya lupa. Satu daripada sifat manusia ini ialah lupa. Bila terlupa, maka dia terpengaruh dengan tipu daya syaitan laknatullah itu. Bisikan ini mempengaruhi mereka berdua. Bisikan syaitan ini dia terpengaruh Nabi Adam dan Siti Hawa. Maka Nabi Adam dan Siti Hawa masuk perangkap syaitan iblis bila menyentuhi pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia telah masuk perangkap sama yang telah ditahan oleh syaitan laknatullah. Jadi perangkap syaitan ini ada di mana-mana. Kadang-kadang di dalam masjid ada perangkap dia, supaya manusia ini tidak menunaikan kewajipan kepada Allah SWT. Apatah lagi di tempat-tempat yang penuh dengan hiburan. Dalam pasar pun ada perangkap dia, tempat-tempat permainan pada perangkap dia, dan syaitan telah menahan perangkap samar, menyebabkan perangkap itu terkena kepada Nabi Allah Adam AS dan Siti Hawa. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala melucutkan pakaian mereka berdua sehingga terdedah aurat yang memalukan. Allah SWT melucutkan pakaian mereka berdua sehingga jatuh pakaian itu daripada tubuh mereka dan mereka telah menjadi sangat malu. Dengan sebab itu dapatlah menjatuhkan mereka berdua daripada syurga yang Allah SWT letakkan di tempat yang istimewa itu. Jadi setelah mereka memakan buah khuldi ini,
terdedahlah kepada mereka berdua aurat masing-masing, menampakkan aurat mereka masing-masing, dan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan mereka daripada syurga. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa makan buah ini bukan sengaja melanggar larangan Allah. Nabi Adam bukan melanggar larangan Allah, bukan lawan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdua terlupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Dan demi sesungguhnya kami telah berpesan kepada Adam pada masa yang lalu, tetapi dia lupa dan kami tidak mendapatinya mempunyai keazaman yang teguh. Maksudnya Nabi Adam bukanlah nak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi oleh kerana terlupa, maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam daripada syurga ke atas muka bumi. Jadi sesuatu yang berlaku kerana lupa itu Allah tidak kira. Allah tidak kira sebagai satu dosa bila sesuatu yang buat itu kerana terlupa. Maka terlupa. Kita kadang-kadang dalam solat pun terlupa. Sepatutnya 4 rakaat jadi 3 rakaat, sepatutnya 2 rakaat jadi 3 rakaat. Ataupun bacaan-bacaan yang biasa kita ingat, kadang-kadang kita lupa dalam solat. Lupa itu bukan kerana kita tak ingat, tetapi kerana sifat manusia ini adalah sifat pelupa. Kekurangan yang ada pada diri manusia ini, kelemahan yang ada pada diri manusia ini ialah lupa. Dan manusia mesti mengaku kelemahan yang ada pada diri masing-masing. Manusia kena mengaku kekurangan yang ada pada diri masing-masing dan berhajat kepada Allah SWT untuk menyelamatkan kita daripada perkara yang boleh menjerumuskan diri ke dalam dosa. Sebab itu bila kita berjanji, kena lapik dengan insya-Allah. Sebab kita ni pelupa. Janji pukul 10 nak temu, bimbang takut nak temu pukul 10, maka kena lapik insya-Allah. Dengan izin Allah kita temu pukul 10 pagi nanti. Jadi kalau tak lapik dengan insya-Allah, nanti kita ni lupa dan kita pun buat macam tak tahu. Jadi itu merupakan satu perkara yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Dengan sebab memakan buah larangan itu, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melucukkan pakaian mereka hingga menampakkan aurat. Jadi pakaian yang dipakai oleh Nabi Adam dan Siti Hawa, Allah lucukkan daripada tubuh mereka masing-masing dan dengan itu menampakkan aurat mereka. Kemudian Allah mengeluarkan mereka daripada syurga dan menghantarkan mereka ke dunia ini. Nak jadi sebab Nabi Adam ini Allah lantik sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Setelah itu maka syaitan menggelincirkan mereka berdua daripada syurga itu dan menyebabkan mereka dikeluarkan daripada nikmat yang mereka telah berada di dalamnya. Jadi dengan peranan syaitan mendesak itu menipu daya Nabi Adam AS, menyebabkan Nabi Adam AS dan isterinya Siti Hawa dikeluarkan oleh Allah daripada syurga sebagai asbab ataupun sebagai sebab untuk Allah pilih manusia ini sebagai makhluk yang layak menjadi pentadbir di muka bumi, sebagai khalifah Allah di atas muka bumi. Allah tidak berikan amanah yang berat ini kepada malaikat dan kepada pohon-pohon kayu, kepada bukit bukau gunung dana, tetapi amanah yang berat ini sebagai khalifah Allah berikan kepada makhluk yang bernama manusia, iaitu Nabi Adam AS. Taubat Nabi Adam. Nabi Adam AS dan Siti Hawa yang menyedari terlupa pesanan Allah SWT itu segera bertaubat. Inilah kelebihan Nabi Adam, segera bertaubat bila buat salah. Dan itu kelebihan Nabi Adam AS. Sedangkan Iblis bila dia bersalah, dia tidak segera bertaubat. Dia tidak segera bertaubat kepada Allah SWT. Nabi Adam bila dia rasa dia bersalah, dia segera bertaubat kepada Allah SWT.
Dan kita sebagai anak cucu Nabi Adam hendaklah segera bertaubat. Segera bertaubat bila kita melakukan kesalahan. Kerana kita tak tahu umur kita ni setakat mana. Kalau mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah sedangkan dosa banyak, itu merupakan satu kerugian. Nabi Adam AS sedih dan menyesal perkara yang berlaku ke atas dirinya. Dia rasa sedih. Duduk dalam syurga molek-molek, dapat menikmati segala nikmat Allah dalam syurga itu, tiba-tiba dikeluarkan kepada syurga, dihantar ke atas muka bumi yang penuh dengan dugaan, yang penuh dengan cabaran. Dunia ini penuh dengan ujian, penuh dengan cabaran. Lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. Bertaubat dengan taubat nasuha. Bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Bertaubat kalau sekadar untuk melepaskan kesalahan dengan tidak sebenarnya taubat, maka taubat itu tidak sempurna. Taubat mestilah dengan taubat yang sebenar ataupun taubat nasuha. Nabi Adam AS bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Dikatakan Nabi Adam AS menangis selama 40 hari 40 malam tanpa mengangkat muka daripada bumi. Ditunduk, disujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam menangis, dikatakan mengambil masa 40 hari 40 malam. Menangis kerana melakukan kesalahan itu, ataupun menangis kerana kesilapan yang dilakukan di atas perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menangis selama 40 hari 40 malam. Air matanya banyak yang mengalir dan tumpah ke muka bumi. Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada keduanya bertaubat dengan beberapa kalimat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah kalimat yang menjadi kalimat Nabi Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan kalau Engkau tidak mengampunkan kami dan memberikan rahmat kepada kami, nescaya menjadikan kami daripada orang-orang yang rugi. Jadi doa Nabi Adam ini kita masukkan juga dalam doa kita, dalam kita menunaikan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ini merupakan doa yang sangat baik. Doa Nabi Adam ini merupakan doa yang sangat baik, kerana kita sebagai anak cucu Nabi Adam tak sunyi daripada melakukan kesilapan. Banyak perkara yang kita buat silap, sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar. Oleh kerana itu, hendaklah kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kepada kita rahmat. Kesungguhan mereka memohon keampunan itu, lalu Allah menerima taubat mereka. Allah menerima taubat Nabi Adam AS di atas kesungguhannya, bersungguh-sungguhnya dia bertaubat kepada Allah SWT. Thumma tabahu rabbuhu fataba alaihi wahda. Kemudian Tuhan memilihnya dengan diberikan taufik untuk bertaubat. Lalu Allah menerima taubatnya serta diberikan petunjuk. Allah berikan taufik kepada Nabi Adam AS. Allah berikan petunjuk kepada Nabi Adam AS dan Allah menerima taubatnya. Allah SWT menyatakan lagi, فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Kemudian Nabi Adam menerima daripada Tuhan yang beberapa kalimat, kata-kata pengakuan taubat yang demikian. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha pengampun, menerima taubat, lagi maha mengasih. Allah yang maha pengampun dan pengasih telah menerima taubat Nabi Adam AS. Maka dengan sebab itu, orang yang merasakan dirinya banyak buat silap, banyak buat salah, jangan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak mana pun itu kesalahan yang kita lakukan, jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosa itu penuh antara bumi sampai ke langit,
kalau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh, dengan taubat yang mencukupi rukunnya, cukup syarat-syarat taubat, Allah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Maha Penyayang menerima taubat daripada hamba-Nya. Allah memerintahkan mereka berdua supaya keluar daripada syurga dan menghantar mereka berdua ke muka bumi. Qul nahbitu minha jami'a. Kami berfirman lagi, tolonglah kamu berdua daripada syurga. Allah perintah pada Nabi Adam dan juga istrinya Siti Hawa supaya turun ke muka bumi. Perintah daripada Allah. Duduk dalam syurga yang penuh dengan nikmat, turun ke atas muka bumi yang penuh dengan cabaran, yang penuh dengan ujian, yang penuh dengan berbagai-bagai kesulitan di atas muka bumi. Nabi Adam dan Siti Hawa dihantar ke muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menghantar Nabi Adam dan Siti Hawa ke atas muka bumi sebagai tempat tinggal mereka yang kedua. Tempat tinggal yang pertama dalam syurga. Tempat tinggal yang kedua ini ialah ke dalam atas muka bumi. Berhijrah daripada syurga ke muka bumi. Jadi hijrah ni bukan saja berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah. Nabi Adam dah berhijrah dah. Satu hijrah yang jauh daripada syurga yang penuh dengan nikmat, berhijrah ke muka bumi, ke dunia ini untuk menggalas amanah Allah Subhanahu wa taala, untuk memikul amanah Allah di atas muka bumi sebagai khalifah bagi melaksanakan segala perintah dan ajaran Allah berdasarkan syariat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Profesor Dr. Hamka. Dr. Hamka ni seorang ulama Indonesia yang terkenal, Haji Abdul Malik Karim Amro, itu nama dia. Seorang ulama daripada Sumatera yang mendapat penghormatan pada Universitas Azhar, diberi gelaran Profesor Ilmu oleh Universitas Azhar. Allah Subhanahu wa taala memindahkan Nabi Adam ke muka dunia ini, ke atas muka bumi ini, kerana hendak diberinya tugas, yaitu menurunkan umat manusia, mentadbirkan dunia ini dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mereka beranak pinak dan mengembangkan keturunan. Sebahagian daripada anak cucu mereka itu hidup dengan aman, dan sebahagian lagi bermusuh-musuhan sehingga menumpahkan darah. Anak cucu Nabi Adam ni jumlahnya tak dapat dibilang. Sampai sekarang tak tahu berapa jumlah anak cucu Nabi Adam. Anak Nabi Adam dengan Siti Hawa 40 orang. Dan Siti Hawa beranak 20 kali beranak, 20 kali melahirkan anak, sekali melahirkan anak 2 orang. Artinya 40. Daripada itulah membiaknya keturunan Nabi Adam ini sehinggalah sampai ke zaman kita pada hari ini, berbangsa-bangsa dan berpuak-puak, bersuku-suku. Ada yang menumpahkan darah sesama mereka dan ada yang berjuang untuk menegakkan keamanan di atas muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan pula agama yang benar kepada manusia dan menyelamatkan mereka daripada kesesatan. Manakala iblis pula menarik sebahagian daripada mereka ke jalan yang batil. Allah menurunkan agama syariat kepada Nabi Adam AS sampailah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya sama aja. Hakikatnya Islam maka Nabi Adam pun Islam, nabi-nabi lain pun Islam, Nabi Muhammad pun Islam maka, yaitu agama yang tunduk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia beza dari segi ranting-ranting syariat. Beza sikit-sikit dari segi dasarnya sama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam mengajak anak cucunya mentauhidkan Allah. Nabi-nabi yang selepas daripadanya juga mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sampailah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajak manusia menyembah Allah dan jangan menyembah tauhid, jangan menyembah yang lain. Jangan menyembah yang lain kerana menyembah yang lain itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia berlaku pertarungan di antara dua kelompok anak cucu Nabi Adam.
yang mewakili dua aliran, iaitu golongan yang membawa panji Allah dan golongan yang membawa panji iblis. Jadi anak cucu Nabi Adam ini jumlahnya tidak dapat kita bilang dalam muka bumi. Sebahagian berada di atas perjuangan yang benar, sebahagian yang lain berada di atas perjuangan yang batil. Satu golongan membawa panji Allah, artinya berada dalam jamaah Islam. Satu golongan lagi membawa panji iblis, laknatullah. Mereka duduk dalam jamaah yang tidak Islam, dalam jamaah batil, dalam jamaah tahu. Maka berlakulah pertarungan dan perlawanan sepanjang zaman antara golongan yang batil ini dengan golongan yang benar ini. Berlaku perlawanan demi perlawanan sampailah ke zaman kita pada hari ini. Satu pihak menentang kebenaran, satu pihak menolak kebatilan. Yang benar itu mereka yang berada di bawah panji Allah Subhanahu wa taala, disebutkan sebagai Hizbullah. Manakala mereka yang membawa panji syaitan itu disebut sebagai Hizbus Syaitan, golongan syaitan, puak-puak syaitan. Jadi puak-puak syaitan di kalangan manusia ini memang ramai, yang membawa berbagai-bagai pahaman salah, ideologi yang sesat, agama yang batil, agama budaya yang tidak membawa kebaikan kepada manusia. Penulis sirah Nabi ada menyebut, ketika dihantar ke muka bumi, mereka jatuh di tempat yang berasinan. Ketika Allah menghantar Nabi Adam dan Siti Hawa ke muka bumi, laki isteri ini jatuh tempat berlainan. Nabi Adam jatuh di Sri Lanka, dekat dengan India, manakala Siti Hawa jatuh ke Jeddah, kawasan tanah Arab Saudi. Sri Lanka ni bawah India, orang panggil juga dengan nama Ceylon. Bahawa ini presiden dia telah digulingkan oleh rakyat dia sendiri. Itu Sri Lanka, satu pulau yang agak besar, di mana penduduk-penduduk di situ sebahagian besarnya beragama Hindu dan ada juga yang beragama Islam. Sri Lanka. Jadi dikatakan oleh ahli sejarah Nabi Adam ini jatuh di Sri Lanka ataupun Ceylon di India Selatan, manakala Siti Hawa pula jatuh di Jeddah, Arab Saudi. Biasa orang Mekah disinggahlah dulu di Jeddah. Hakikat sebenarnya Allah sajalah yang lebih tahu di mana ke tempat mereka yang jatuh itu. Dari segi hakikat sebenarnya kita tak tahu untuk di mana ke tempat jatuhnya Nabi Adam dan di mana ke tempat jatuhnya Siti Hawa. Cuma kata ahli sejarah Nabi Adam itu jatuhnya di Sri Lanka ataupun Ceylon, manakala Siti Hawa jatuh dekat Jeddah. Mereka saling mencari dengan berjalan kaki, menempuh perjalanan jalan kaki. Jalan kaki, Nabi Adam jalan kaki, Siti Hawa jalan kaki. Pada masa itu tak ada kenderaan sebagaimana kita nak kenderaan pada ini. Islam mana mereka berjalan kaki, wallahu a'lam. Siti Hawa berjalan kaki daripada Jeddah bergerak. Nabi Adam juga berjalan kaki. Sri Lanka ni kalau nak lintah laut pasal naik kenderaan laut. Tapi kalau kau darat jauh, walau bagaimanapun mereka ni berjalan kaki untuk mencari pasangan masing-masing, dan Allah kemudian mempertemukan mereka berdua. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan Nabi Adam menuju ke sebelah barat dan Siti Hawa menuju ke sebelah timur. Allah menggerakkan mereka, menggerakkan kaki mereka. Mereka rasa nak pergi sebelah ni, Allah gerakkan kaki mereka. Itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing bergerak daripada sebelah timur bergerak ke barat. Manakala Siti Hawa pula daripada Jeddah itu menuju ke sebelah timur. Akhirnya mereka dipertemukan Allah SWT di sebuah padang yang luas. Di tempat yang luas, padang yang tidak bernama itu diberi nama Padang Arafah, yang bermaksud padang pertemuan. Pada Arafah itu bermaksud padang pertemuan. Pertemuan Nabi Adam AS dengan Siti Hawa
Dan pertemuan hari ini umat Islam seluruh dunia ditemukan angkat Padang Arafah ini. Orang yang pergi menunaikan haji pada musim haji, semua mereka bertemu, bangsa daripada Eropah, bangsa daripada Afrika, bangsa daripada Asia, termasuk umat Islam di Indonesia. Bila pergi Mekah menunaikan haji, mereka bertemu di Padang Arafah. Satu pertemuan yang sangat besar, berhimpun ramai-ramai, dan situlah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda menyampaikan amanah, menyampaikan khutbah yang sangat penting. Jadi bertemu di Padang Arafah bermaksud padang pertemuan, yaitu menjadi sempena pertemuan bapa dan ibu manusia yang pertama itu. Padang Arafah merupakan tempat jamaah haji wukuf pada 10 Zulhijjah setiap tahun. Orang Islam bertemu di situ dan wukuf. Jabal Rahmah pada Sidra, Jabal Rahmah. Timbul khurafat di kalangan umat Islam. Dia pergi ke Jabal Rahmah, nak cari jodoh, dia tulis nama orang dia nak di atas batu situ. Itu khurafat, amalan yang tidak boleh diamalkan, khurafat. Jadi jodoh pertemuan Allah ni, Allah tak ada pada awal lagi. Jodoh manusia ini ditentukan oleh Allah SWT pada awal lagi. Rezeki pun begitu, tanah kubur kita pun telah ditentukan oleh Allah SWT. Jadi kalau pergi kat Jabal Rahmah, kemudian duduk tulis nama situ, kat batu itu, amalan yang bersifat khurafat, amalan yang bersifat khurafat. Di atas dunia Nabi Adam AS dan Siti Hawa serta keturunan yang meneruskan kehidupan dengan menikmati kelazatan dunia yang terbatas. Lazat atas muka bumi ini, nikmat atas muka bumi ini terhad. Nikmat dalam syurga ini tidak ada had. Nikmat dalam syurga, nikmat yang sangat luas, tidak ada batas sempadannya. Tetapi nikmat atas muka bumi ini terhad. Kita nak makan ke, nak minum ke, apa benda yang ada dalam kaum ini tidak dapat memenuhi hajat manusia sepenuhnya. Sebab apa? Terhad. Nikmat ni sikit sangat jauh beli atas muka bumi ini. Nikmat yang banyak itu ialah dalam syurga. Ada ulama menyatakan macam air jagung yang dicelup dalam laut dan yang melekat jauh-jauh, itulah nikmat yang Allah beri kepada manusia di atas muka bumi. Nikmat yang sebenarnya macam air lautan yang luas yang ada dalam syurga. Itu dikatakan oleh para ulama. Mereka sentiasa mendapat bimbingan Allah melalui malaikat Jibril untuk melakukan sesuatu pekerjaan sebagaimana yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Jadi Allah bimbing Nabi Adam dan manusia di atas muka bumi ini, anak cucu Nabi Adam di atas muka bumi ini, menerusi wahyu yang diturunkan oleh Jibril AS kepada Nabi Adam dan kepada nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah yang lain serta kepada Nabi Adam. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-38. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk daripadaku melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjuk itu nescaya tidak ada kebimbangan daripada sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Allah turunkan wahyu kepada Nabi Allah Adam AS dan Nabi-Nabi selepas daripadanya sebagai petunjuk kepada manusia di atas muka bumi, sebagai petunjuk kepada anak cucu Nabi Adam di atas muka bumi. Barang siapa yang mengikuti petunjuk, barang siapa yang mengikuti ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menerusi nabi-nabi dan rasul-rasul yang Allah utuskan itu, mereka itu akan selamat. Mereka tidak akan berduka cita. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yudillu wa la yashqa.
Kemudian jika datang kepada mereka petunjuk daripadaku, maka sesiapa yang mengikut petunjukku itu, nescaya dia tidak akan sesat, dan dia pula tidak akan menderita azab dan sengsara. Allah mengingatkan kepada kita manusia ini, bagi mereka yang mengikuti petunjuk, yang mengikuti ajaran-ajaran nabi-nabi dan rasul-rasul, yang diturunkan kitab kepada mereka, yang diturunkan wahyu kepada mereka, maka mereka ini tidak akan sesat. Allah menyatakan tidak akan sesat mereka yang mengikuti petunjuk yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah tentulah mereka yang mendapat petunjuk ini tidak akan mendapat azab di negeri akhirat yang kekal abadi. Ada penulis sirah nabi-nabi yang meriwayatkan Nabi Adam alaihissalam menjalankan kegiatan pertanian dengan menanam berbagai jenis tanaman asasi dan menternak berbagai jenis binatang seperti kambing dan lembu untuk dijadikan sumber makanan. Ini pendapat ahli sejarah. Nabi Adam ini ditanam bermacam-macam pokok tanaman asasi untuk keperluan makan. Tanaman asasi ini tanaman untuk makan tiap-tiap hari. Kalau kita padi, padi, gandum, itu di antara makanan asasi. Dikatakan oleh ahli sejarah Nabi Adam ini tanam berbagai jenis tanaman asasi dan menternak berbagai jenis ternakan sebagai bahan makanan. Mereka itu Nabi Adam menumpahkan peluh mencari rezeki yang halal itu merupakan kegiatan ekonomi yang sangat baik dan diberikan keberkatan oleh Allah SWT. Maknanya bekerja sebagai petani dan penternak ini sehingga bertitisan peluh ini satu kerja yang sangat baik. Kerja yang sangat baik yang diwarisi daripada Nabi Allah Adam AS. Jadi orang jadi petani, orang jadi penternak itu satu kerja yang baik. Dan kebanyakan Nabi menjadi gembala kambing, gembala binatang. Sebahagian besar daripada Nabi menjadi gembala binatang. Dan ramai Nabi-Nabi yang menjadi petani, bercocok tanam. Nabi Allah Adam AS mereka bercocok tanam dan juga menternak binatang untuk keperluan dalam kehidupan ini. Dan keturunan Nabi Adam AS menghadapi permusuhan yang berpanjangan sesama mereka sehingga menumpahkan darah. Syaitan memainkan peranan supaya cucu Nabi Adam ini bertempur sama sendiri, berbalah berkelahi secara berpanjangan sampai menumpahkan darah, berperang sampai menumpahkan darah. Daripada Qabil dan Habil lagi berlaku pertumpahan darah. Sampailah ke zaman kita hari ini, bumi Allah ni tak pernah kering dengan darah manusia. Perang sama, berkelahi sama, balah sama di antara anak cucu Nabi Adam ini. Balah bermula dengan Qabil dan Habil. Qabil dibunuh Habil. Bermula dengan Qabil bunuh Habil, berlaku pertumpahan darah yang pertama. Sampailah ke zaman kita ini, perang tak berhenti. Sama ada perang besar, perang kecil. Perang besar ni baru 2 kali. Perang dunia pertama dan perang dunia yang kedua. Dan perang kecil-kecil ni banyak, tak dapat dibilang jumlahnya. Paling hebat, mereka berhadapan dengan tipu daya syaitan, sehinggalah mereka mengakhiri hayat di dunia ini dan dibangkitkan semula daripada kubur. Jadi syaitan memainkan peranan, iblis memainkan peranan supaya anak cucu Nabi Adam jadi punah. Punah dari segi akhlak, punah dari segi akidah, punah segala-galanya, supaya berlaku permusuhan dan pertentangan sesama mereka. Qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup dan situlah juga kamu mati. Allah menyatakan atas muka bumi lah tempat kamu hidup cari makan, dan atas muka bumi lah anak cucu Nabi Adam ini mati. Dan daripadanya pula lah kamu akan dibangkitkan daripada kubur masing-masing. Manusia yang mati, anak cucu Nabi Adam ini dibangkitkan daripada kubur mereka masing-masing.
Siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka mereka itu akan selamat. Siapa yang tidak bertakwa dan tidak beriman kepada Allah, maka mereka itu tidak akan selamat. Sebagaimana iblis tidak selamat kerana mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, itu sedikit cebisan kisah Nabi Allah Adam AS daripada syurga turun ke dunia ini untuk menggalas amanah yang sangat berat, yaitu sebagai khalifah Allah, mentadbirkan dunia ini mengikut peraturan Allah, mengikut undang-undang Allah, mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan cabaran di atas muka bumi ini cabaran yang sangat hebat. Cabaran di atas muka bumi ini cabaran yang sangat hebat berbanding dengan nikmat dalam syurga. Dalam syurga ini penuh dengan nikmat, dalam dunia ini nikmatnya tak boleh dibanding dengan nikmat di dalam syurga yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi kita setakat itu dulu pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung dalam kuliah kita yang akan datang, kisah Qabil dan Habil, dua orang anak Nabi Adam AS yang terkenal. Nama yang terkenal adalah Qabil dan Habil ini. Kalau yang perempuan pula yang terkenal Iklimah dan Labuda. Atau yang terkenal. Hal lain tu tak berapa timbul lah. 40 orang anak Nabi Adam yang terkenal 4 beradik, Qabil dan Habil, Iklimah dan Labuda, yang menjadi peristiwa sejarah. Yang menjadi peristiwa sejarah untuk kita renung, kerana kehidupan kita manusia datang muka bumi tak sunyi daripada perkara-perkara yang berlaku dalam sejarah Nabi Allah Adam AS dan kibunuh yang berlaku. Kibunuh ni ialah yang sangat berat. Kibunuh sangat berat, di mana ibadat manusia yang paling awal dihisap oleh Allah SWT yang baik itu ialah solat, manakala itu amal manusia buruk yang paling awal dihisap oleh Allah SWT ialah kibunuh. Kibunuh paling awal dihisap oleh Allah, solat paling awal dihisap juga oleh Allah SWT. Jadi kita akan tengok kisah Qabil dan Qabil, Habil dan Qabil dalam perbincangan kita pada minggu yang akan datang. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.